Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Jadi Abang dapat banyak komen yang mengatakan suara Abang tidak begitu kuat. Jadi mikrofon ni selalunya Abang letakkan dekat bawah perut. Maksudnya dekat kawasan perut, kawasan bawah. Tapi kali ini Abang naikkan sikit. Moga-moga dapatlah dengar suara Abang yang serak-serak merdu. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman yang cukup luar biasa yang belum pernah lagi Abang sentuh selama ini berkenaan dengan rumah orang-orang tua. Jadi Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin ada ramai yang berfikir lebih baik Abang gunakan wireless microphone. Abang minta maaf sangat-sangat sebab Abang ni generasi-generasi tahun 70-an 80-an. Jadi Abang lebih suka benda-benda yang berwayar-wayar macam ni. Daripada sama macam jam, Abang lebih suka jam yang jenis yang biasa berbanding yang digital. Tak tahulah, rasa macam lebih confident. Okey. Ceritanya kali ini disampaikan oleh seseorang. Ya, yang hantarkan cerita ni adalah anak kepada seseorang. Tapi dia minta namanya dirahsiakan. Ini adalah pengalaman mak dia. Mak dia bernama Mak Cik Ju. Mak Cik Ju sihat lagi sampai sekarang. Ceritanya pada tahun 1985 cerita ni bermula di kawasan Selangor. Cuma diminta Abang sembunyikan nama daerah ni secara tepat sebabnya kawasan rumah ni masih lagi beroperasi sampai sekarang. Dikata pada tahun 1985, Mak Cik Ju pada waktu tu muda remaja. Jadi tengah-tengah sedap, tengah-tengah seronok nak mencari kerja-kerja. Daripada surat khabar akhirnya jumpalah satu kerja yang menawarkan gaji yang agak lumayan. Daripada surat khabar tu, bekerja sebagai seorang pembantu di rumah orang-orang tua. Yang cuma peliknya adalah ini adalah rumah-rumah orang tua Cina. Abang nak cakap rumah orang tua Cina. Jadi pelik juga, selalunya rumah orang tua Cina ni yang menjadi penjaganya adalah orang Cina. Tapi kenapa pada kali ini dia dapat bekerja kat situ selepas sekali interview je. Jadi pada hari yang ditetapkan, Mak Cik Ju pun pergilah bekerja dekat rumah tu. Dan pada masa yang sama, rumah tu menawarkan asrama. Bukan asrama, lebih kepada tempat tidur, tempat tinggal. Jadi tak kisahlah, itu dapat menjimatkan kos sebab rumah Mak Cik Ju dengan rumah mak bapak dia walaupun dalam negeri yang sama tapi kedudukannya agak jauh. Lebih baguslah kalau dia dapat ditempatkan di asrama di rumah orang-orang tua tu. Jadi pada hari pertama dia datang, dia pun letak beg, beramah mesra dengan orang-orang tua yang ada, dan dia dibawa untuk berjumpa dengan seorang makcik iaitu Cik Sal. Barulah Mak Cik Ju faham kenapa dia diterima kerja di rumah orang-orang tua Cina, sebabnya dekat dalam rumah tu ada seorang penghuninya berbangsa Melayu dan beragama Islam yang namanya Cik Sal. Jadi selepas tahu puncanya, legalah dia. Dia akan ditugaskan menjaga hanya Mak Cik Sal seorang saja. Mak Cik Sal ditempatkan di dalam satu bilik khas, tidak bercampur dengan orang-orang lain. Mungkin disebabkan faktor agama, yang mana Mak Cik Sal ni seorang Islam. Jadi tak kena kisahlah. Cumanya yang menjadi tak sedapnya kepada Mak Cik Ju pada waktu tu, dia kena tinggal sebilik dengan Mak Cik Sal. Jadi dengan kata lain, kalau Mak Cik Sal nak pergi tandas ke, nak buat apa ke, dia akan membantu Mak Cik Sal sepenuhnya. Baiknya hanya berniaga seorang orang tua. Yang tak berapa nak baiknya, kena tidur sama-sama dengan orang tua. Patutlah pada waktu tu dia cakap dia ditawarkan asrama tempat tinggal. Rupanya inilah dia punya muslihat. Asrama duduk sama dengan makcik yang dia perlu jaga. Jadi dia kata pada awal-awal dia jaga makcik tu, dia dah rasa tak sedap. Kenapa makcik tu? Pertamanya, makcik tu tak berapa nak banyak cakap. Dan dia lebih membahasakan dirinya dengan nama Sally. Jadi setiap kali Makcik Ju tak menggunakan nama Makcik Sal,
dia akan marah. Jangan panggil aku Sal, panggil aku Sally, dia kata. Jadi tak tahu hujung pangkal, Makcik Ju panggil je lah Sally, asalkan orang tua tu gembira. Pada satu malam tu, waktu tu Makcik Ju tengah nak buang air. Dalam minggu pertama dia menjaga tu, waktu tu dia nak pergi buang air. Dia pun bangunlah daripada tidur. Bilik air pula terletak luar daripada bilik tempat dia menjaga tu. Waktu dia bangun, tiba-tiba dia tengok Makcik Sal tengah duduk dekat atas katil. Seluruh badannya diselubungi dengan selimut. Nak pula pada waktu tu selimut putih, warnanya putih. Jadi bila tercegat duduk atas katil, kata Makcik Ju, dia pun rasa terkejut jugalah. Mau tak terkejut, macam nak gugur jantung dibuatnya. Jadi dia pun pergi dekat-dekat dengan Makcik Sal. Dia selaklah selimut tu untuk pastikan itu adalah Makcik Sal betul-betul ke atau bukan Makcik Sal. Tapi syukur sangat-sangat itu adalah Makcik Sal. Cumanya keadaan Makcik Sal agak pelik sebabnya matanya terpejam rapat. Jadi Makcik Ju panggil lah, Sally, okey ke tidak ni? Sally kenapa bangun daripada tidur? Makcik Sal langsung tak menyahut apa-apa. Dia terus baringkan badan dia selepas Makcik Ju cuba untuk sedarkan dia. Jadi disebabkan ketakutan dan terkejut tu, menyebabkan Makcik Ju ni pergi ke bilik air secara tergesa-gesa. Dan waktu dia nak balik semula ke bilik itu, agak berdebah juga. Takut-takut lepas ni dia nampak benda yang tak sepatutnya. Apa yang dia jangkakan betul-betul terjadi. Selepas dia buka pintu bilik, dia nampak sekali lagi Cik Sal duduk dekat atas katil diselubungi dengan selimut putih. Terkejut untuk kali yang kedua. Dan selepas tu dia bawalah masuk Cik Sal ke dalam rumah. Suruh Cik Sal tu tidur, siap-siap. Waktu tu dia dah mula terkebil-kebil. Kata Makcik Ju, dia rasa dah tak sedap hati dah. Apa sebenarnya yang menjadi kepelikan kepada Cik Sal ni? Tapi disimpan perasaan tu diam-diam. Sebab niat dia adalah untuk bekerja, untuk bagi menampung keluarga, membantu dari segi ekonomi keluarga. Jadi hari pun berlalu seperti biasa. Pada satu hari tu, waktu yang sama, iaitu pada waktu malam. Pada waktu tu Makcik Ju bangun untuk pergi ke bilik air sekali lagi. Ini selepas 2-3 hari selepas kejadian yang pertama. Waktu dia bangun, tiba-tiba dia nampak ada seseorang yang duduk berdiri di sebelah Cik Sal. Waktu tu dia ingat salah seorang pembantu yang ada dekat rumah tu. Tapi bila dia amati betul-betul, waktu tu dia baru nak bangun. Dia belum bangun lagi. Dia baru buka mata, rasa macam nak terkencing. Tiba-tiba tengok siapa pula yang berdiri sebelah Cik Sal ni. Kau main hitam lagi dia punya bentuk tubuhnya. Selepas dia perhatikan betul-betul, baru dia tahu itu bukan manusia. Sebabnya dia punya ketinggian, kepala dia hampir mencecah siling dalam bilik tu. Mana ada manusia tinggi sebilik itu, setinggi itu? Memang taklah kan. Jadi pada waktu tu konon-kononnya Cik Sal kata dia berpalingkan badan dia membontuti atau membelakangi Cik Sal. Sebab dia tak nak terserempak dengan makhluk tu. Dan malam tu tak jadi nak buang air kencing, dia simpan sampai besok pagi. Mujurlah dia kata sewaktu dia memalingkan badan tu, dia sempat masih lagi boleh tidur. Jadi ini dah 2 kali kejadian. Dah rasa pelik-pelik dalam minggu yang sama. Jadi dia pun bertanyalah dengan orang-orang yang penjaga-penjaga yang lain. Kebanyakan daripada penjaga memang tak tahu perihal tentang Cik Sal. Sebabnya dulu ada orang lain yang menjaga Cik Sal, iaitu orang Melayu Islam juga. Tapi orang tu sudah pun berhenti sebab dia pun dah semakin tua. Sebab itulah Cik Ju diterima untuk bekerja dekat situ menggantikan makcik yang itu. Jadi dia dah rasa tak sedap hati. Mungkinlah dia kata pada pandangan dia, mungkin Cik Sal ni ada benda-benda yang dia simpan. Sama ada saka ataupun susuk ataupun yang seangkatan dengan dia. Nak jadi cerita, pada satu hari tu, waktu tu rumah ni mengadakan satu majlis. Jadi Cik Sal diberikan
masa untuk berehat awal. Jadi Cik Sal ni dibawa masuk dalam bilik awal, dia orang pun buatlah ada upacara, bukan upacara macam majlis lah, macam ada makan-makan. Jadi waktu tu Cik Ju pun sama-samalah dengan penjaga-penjaga yang lain meraihkanlah perayaan tu. Tak pula dinyatakan pada abang apakah perayaannya. Jadi tengah habis-habis perayaan tu, Cik Ju ni pun nak masuklah tidur dekat dalam bilik dia. Bila masuk dekat dalam bilik dia, dia tengok Cik Sal pada waktu tu tengah macam berzikir. Dia tengah pegang tangan dia bergerak-gerak dan dia macam tertunduk, seolah-olah macam dia membaca sesuatu. Jadi Cik Su duduklah kat tepi dia. Sally okey ke tidak ni? Kenapa Sally tak tidur lagi? Takkan Sally dah tidur? Nanti kena dah tidur awal. Nanti besok pagi kita boleh bangun awal. Waktu tu ingatkan, Mak Cik Ju ingatkan, Mak Cik Sal ni memang dalam keadaannya normal. Sekali tu Cik Sal pandang ke arah Mak Cik Ju dengan matanya warna merah. Waktu tu Mak Cik Ju punyalah menjerit. Dia keluar daripada bilik, mengkekek-kekek dia, dia mengangkat kain dia, minta tolong dengan orang yang lain. Sebab dalam keadaan yang ketakutan sangat-sangat. Jadi bila yang lain-lain tu sampai dekat bilik, dia orang tengok Mak Cik Sal elok je baring. Puahlah Mak Cik Ju bercerita yang katakan Mak Cik Sal tadi duduk berzikir-zikir dengan mata merah. Tapi tak ada seorang pun percaya. Sebab sebelum-sebelum ni tak pernah pun nampak kejadian tu. Jadi pada waktu tu Mak Cik Ju simpan perasaan. Dia rasa lain macam ni orang tua ni. Kalau terjadi lagi sekali peristiwa, memang dia berhenti. Nak jadi cerita, pada malam yang sama, sekali lagi Cik Ju ni tiba-tiba rasa satu badan dia rasa panas. Abang nak rasa cakap panas, tercakap gatal tadi. Jadi satu badan dia rasa panas. Dia pun bangunlah daripada tidur dia. Tujuan dia nak pergi ke bilik air, nak letakkan air sedikitlah dekat badan sebab keadaan cuaca malam tu walaupun ada kipas tapi tetap juga rasa panas. Waktu dia pergi ke bilik air, dia tengok Cik Sal masih lagi tengah tidur. Cantik aja, berselimut. Jadi dia pun pergi ke bilik air. Jarak daripada bilik air ke bilik dia tu mengambil masa lebih kurang 5 minit lah perjalanan sebab bilik air tu jauh ke belakang. Bila dia buang air, bila dia sampai dekat bilik air, dia pun basuhlah muka, basuhlah tangan nak bagi sejuk-sejuk badan. Waktu dia keluar daripada bilik air, dia nampak Cik Sal ada dekat depan bilik air sambil melompat-lompat. Macam dia kata dia punya keadaan dia macam beruk yang sedang kena belacan. Macam orang kata terlompat-lompat pada waktu tu. Mana tak terkejut walaupun bentuknya masih lagi bentuk Cik Sal, tapi dalam keadaan yang terlompat-lompat macam tu memang kecut perut lah. Teruslah Mak Cik Ju menjerit sampaikan menjagakan semua orang, maksudnya menyedarkan semua orang. Semua orang datang ke tempat kejadian dan diorang cuba tenangkan Cik Ju, pada masa yang sama tenangkan Cik Sal juga yang tengah terlompat-lompat macam tu. Jadi pada malam tu Cik Sal tidur sorang-sorang dalam bilik. Sebab Cik Ju kata pada waktu tu dia memang dah tak ada hati nak tidur dengan orang tua tu sebab dia takut pada akan terjadi apa-apa yang berlaku. Besoknya dia pun tanyalah dengan orang-orang lain, sebenarnya siapa Cik Sal? Tapi kebanyakan daripada penjaga yang ada dalam rumah tu tutup mulut, tak nak cerita tentang Cik Sal. Jadi dia pun kata kalau terjadi benda yang membahayakan pada diri dia, dia berhenti. Selang 2-3 hari lepas tu, waktu dia tengah tidur, ada peristiwa sebelum tu. Sebelum tu Cik Sal tiba-tiba buang air dekat atas tilam. Pada zaman tu tak ada lagi pampers kata. Jadi kebanyakan daripada orang tua hanya berbekalkan kepada lampin yang pihak rumah kebajikan buat kan. Jadi pada malam tu dia tiba-tiba tengah tidur. Sebelum tu dia bergaduh dengan Cik Sal sebelum tidur tu. Sebab Cik Sal buat main dengan dia punya najis. Lebih kurang macam tu lah. Jadi selepas tu dia bersih-bersihkan, dia pun tidur. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia rasa tekak dia ni sakit. Sekali buka mata, dia tengok Cik Sal tengah cekik dia. Sempat juga dia tolak Cik Sal sampai Cik Sal tu terpelanting ke belakang dan dia pun menjerit minta tolong dan semua orang pun datang dan selepas tu semua orang leraikan. Malam tu jadi malam terakhir
untuk Cik Ju tinggal dekat situ, dan selepas tu dia pun berhenti kerja. Tak sangguplah dia jaga dengan orang tua yang pelik-pelik macam ni, dengan kejadian nampak orang hitam, dengan kejadian kena cekik, lompat-lompat depan tandas. Lepas tu dia kata itu cukuplah menjadi kenangan. Selepas tu dia pun balik ke kampung. Bila sampai dekat kampung, dia jelaskan kepada mak dia dengan adik-beradik dia apa sebenarnya yang berlaku. Tak sempatlah dia nak merasa gaji pertama. Jam menunjukkan pukul 2.04 pagi. Tapi tak apalah, abang teruskan cerita lah. Kita nak tahu apa kesudahan dia kan. Jadi sejak balik berhenti daripada kerja, rumah orang tua-tua tu hidup aman damai lah. Cuma sejak akhir-akhir ni, ada setiap malam Cik Ju mimpikan Cik Sal. Dia mimpi macam Cik Sal tengah tidur, dia mimpi macam Cik Sal tengah berjalan-jalan. Dia rasa macam seolah-olah dia masih lagi ada bekerja dekat rumah tu. Dan dia boleh rasa seolah-olah macam Cik Sal ada di sekeliling-keliling dia. Nak jadi cerita, pada satu hari tu, lepas-lepas dia masak tengah hari, mak bapak dia masih lagi pergi kerja kebun macam tu lah. Adik-beradik yang lain pergi sekolah, ada yang pergi aktiviti, ada pergi yang keluar. Waktu tu dia seorang-seorang dekat rumah. Bila dia seorang-seorang kat rumah, memang tugasnya memasak je lah. Habis-habis memasak, jam menunjukkan pukul 12 tengah hari. Jadi sebelum tunggu waktu Zuhur, masuk waktu Zuhur, Cik Ju ni ambil keputusan, bukan tindakan. Jadi dengan kata lain, dia nak tidur tengah hari kejap lah, dia kata, untuk menunggukan waktu Zuhur. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi periuk jatuh dekat kawasan dapur. Lebih-lebih kurang 12:30 lah masa tu. Dia ingatkan adik dia, salah seorang adik dia dah habis sekolah, balik daripada sekolah. Jadi dia pun berkejarlah ke dapur, sambil tu teriak-teriak nama salah seorang daripada nama adik dia. Bila dia sampai dekat dapur, rupanya tak ada orang dekat dapur. Dia cari ke sekitar-sekitar dapur, yang dapur tu tak ada besar sangat. Jadi dia cari-cari, tak ada juga orang yang ada dekat dapur. Dia dah mula rasa seram. Dia cari mana datangnya punca bunyi seperti benda jatuh tu. Cari-cari tak ada juga jumpa kalau ada tanda-tanda macam ada periuk atau tudung periuk yang jatuh. Tapi mana datangnya bunyi benda yang jatuh tu macam tu punya kuat. Pada waktu tu dia belum sempat lagi nak tidur tengah hari. Dia tengah nak ngatur-ngatur badan. Bunyi pula macam tu. Jadi tak lama tu dia pun dah rasa tak sedap hati. Dia tunggu dekat ruang tamu. Tak lama tu mak bapak dia pun balik. Lepas tu adik dia pun balik. Lepas tu dia ceritakanlah peristiwa ni. Mak dia cakap mungkin jiran sebelah punya tudung periuk dia jatuh. Kita fikir-fikir yang positif, jangan fikir-fikir yang negatif sangat, mak dia kata. Tapi dah tak sedap hati. Cik Ju cerita juga tentang beberapa malam sebelum tu dia ada mimpi tentang Cik Sal. Jadi mak dia kata mungkin Cik Sal tu dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang tak kena ke apa ke. Jadi diorang sejak daripada tu Cik Ju ambil langkah berhati-hati. Dia tak nak tidur seorang-seorang dekat dalam bilik. Dia join dengan adik-beradik dia yang lain, tidur dalam bilik yang lain. Jadi dia kata pada satu malam tu, tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia rasa macam tak sedap hati. Dia rasa macam keadaan pada malam tu lain macam lah. Sepertinya macam ada orang yang duduk dalam bilik tu selain daripada dia dan adik-beradik dia. Selama ni Cik Ju duduk dalam bilik yang lain. Adik-beradik dia yang lain, yang perempuan lain duduk dekat dalam bilik lain. Sebab dia anak dara yang paling besar dalam rumah tu. Bapak dia bagi bilik khas lah kan. Tapi malam tu dia tidur dengan adik-beradik dia, dan pada malam tu juga dia rasa macam ada tak sedap hati. Tengah-tengah dia gelisah tu, tiba-tiba dia dengar macam ada suara orang, tapi bercakap dengan nada yang sangat perlahan. Dia pun cubalah perhatikan siapa benda pula yang ada dekat dalam bilik tu. Dia perhatikan mulut adik-beradik dia. Mana tahu ada adik-beradik dia yang tengah mengigau. Tengah-tengah dia nak memerhatikan, cari datang daripada mana sumber suara tu. Tiba-tiba dia nampak dekat sudut bilik dia macam ada perempuan. Dibesar-besarkan mata untuk pastikan siapa yang ada dalam bilik tu. Rupanya Cik Sal ada dalam tu. Berterabur dia keluar. Waktu dia keluar daripada bilik tu, dia melangkah beberapa badan adik dia sampai terlanggar-langgar kaki dan badan adik dia, menyebabkan adik-beradik dia pun
terjaga, dan bila tengok kakaknya mengelupur lari keluar daripada bilik, yang adik-beradik ni lain pun tak sempat nak tanya, menjerit-jerit keluar daripada bilik. Jadi diorang berlima pun keluar daripada bilik ramai-ramai, 5 perempuan. Bila keluar daripada bilik, yang lain tu menjerit-jerit, ada yang menangis, menyebabkan mak bapak Cik Ju keluar daripada bilik nak tanya apa yang berlaku. Jadi Cik Ju cakap dalam bilik tu ada Cik Sal. Sebab keluarga dia ni memang dah tahu cerita tentang Cik Sal. Sebab waktu berhenti tu memang Cik Ju ceritakan siapa yang Cik Sal ni. Jadi bila keluar bila diorang dalam keadaan kecoh-kecoh tu, si bapak ni pun ceklah dekat dalam bilik, periksa dalam bilik. Betul ke seperti yang didakwa? Rupanya memang tak ada. Selepas dinyalakan lampu, memang tak ada siapa-siapa dekat dalam bilik. Cik Ju cakap dia memang yakin apa yang dia nampak. Sebabnya benda tu masih lagi melekat dekat kepala dia. Bayangan-bayangan Cik Sal tu. Kalau dia kata benda tu setakat bayangan, tak mustahil benda tu mengeluarkan suara. Tapi apa yang dia nampak pada malam tu, Cik Sal betul-betul ada dalam bilik tu dan Cik Sal mengeluarkan suara. Yang itu yang dia pasti. Yang itu yang berdiri dalam bilik itu adalah Cik Sal. Jadi selepas keadaan tenang, mereka semua tidur dalam bilik yang lain. Masing-masing dah takut nak tidur dekat dalam bilik tu. Bila besok paginya, Cik Ju pergi semula ke tempat dia bekerja, rumah orang tua-tua, untuk pastikan ada tak benda-benda buruk yang berlaku pada Cik Sal. Rupanya barulah diberitahu Cik Sal sudah pun meninggal dunia dalam beberapa hari yang lepas. Jadi bila dengar berita tu, meremang-remanglah bulu roma Cik Ju. Sebab dia kata mungkin yang datang dalam mimpi dia ataupun yang datang dalam bilik dia pada malam tu betul-betul Cik Sal. Jadi di balik tu rumah, dia beritahu cerita ni pada mak dan ayah dia. Mak dia bagi kesimpulan, ayah dia bagi kesimpulan, mungkin Cik Sal ni datang dekat rumah dia semata-mata untuk memberitahu Ju, makcik Sal dah meninggal. Itu je mungkin lah dia kata. Dan sejak daripada peristiwa malam tu, tak pernah lagi terjadi apa-apa pun tentang Cik Sal, bayangan-bayangan ni memang dah tak ada lagi. Jadi disebabkan banyak masa lapang, katanya Cik Ju ni pun carilah melalui sumber-sumber yang dia dapat daripada rumah orang-orang tua, nak tahu siapakah orang pertama yang menjaga Cik Sal. Dia nak korek, nak tahu apa sebenarnya amalan Cik Sal ataupun yang menyebabkan Cik Sal jadi macam tu. Cari, akhirnya bertemulah dia dengan seorang makcik. Dia kata makcik tu dah berumur 50-an juga. Punca dia berhenti bukanlah dia takut nak jaga Cik Sal, tapi sebab faktor usia. Jadi bila berjumpa tu, ditanyalah dengan makcik tu, sebenarnya ada tak peristiwa-peristiwa pelik. Makcik tu cakap sepanjang dia jaga Cik Sal, memang daripada Cik Sal datang ke rumah orang tua-tua tu sampailah dia berhenti, boleh kata tiap-tiap malam mesti ada PL yang Cik Sal buat. Dan dia tentang makhluk hitam yang dia nampak pada malam tu, yang Cik Ju nampak pada malam tu, juga makcik tu pernah nampak. Tapi makcik tu cakap dia nampak dalam keadaan yang lebih menakutkan, sebab dia nampak benda tu berbulu-bulu ni. Jadi Cik Ju ni pun ceritanya dengan makcik ni, sebenarnya siapakah Cik Sal ni? Makcik tu pun cerita, rupanya Cik Sal ni memang dia mengaku pada makcik yang menjaga tu, dia ada mengamalkan ilmu untuk menundukkan orang. Cumanya disebabkan dia dah semakin tua, ilmu tu tak diamalkan, dan ilmu tu yang menyebabkan dia lupa. Jadi makcik tu tanya kenapa Cik Sal ni mengamalkan ilmu tu. Ni cerita yang best ni dia kata. Cik Sal ni sebenarnya dia tak tahu mana keturunan dia pun tak tahu, tak dapat dia nak jelaskan mana mak bapak dia pun dah lupa dia kata. Cuma yang dia ingat, dia berkenalan dengan seorang lelaki, dan lelaki tu telah memperkosa dia, yang menyebabkan dia rasa kecewa dan dia pergi jumpa bomoh, ambil ilmu daripada bomoh tu dan pergi santau lelaki tu sampai lelaki tu dengar katanya meninggal dunia. Sejak daripada lelaki tu meninggal dunia, yang Cik Sal ni rasa macam kecewa dengan hidup dan dia mula melacurkan diri di kawasan sekitar KL, sehinggalah umurnya lanjut. Bila dah umur lanjut,
dia punya ingatan pun antara ingat dengan tak ingat, dia pun dikutip oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kebanyakan mungkin pada waktu tu mereka ingatkan Cik Sal ni Cina sebab kulit dia putih, mata dia sepit. Jadi dihantarlah ke rumah orang tua-tua Cina. Bila sampai dekat rumah orang tua-tua Cina, pada waktu tu ada salah seorang daripada tukang bersih yang memang berbangsa Melayu. Itulah makcik tu yang mula-mula menjaga Cik Sal. Bila makcik tu tengok Cik Sal, berborak dengan Cik Sal, barulah dia tahu yang Cik Sal ni bukan bangsa Cina dan beragama Islam. Sejak daripada tu, makcik tu ditugaskan untuk menjaga Cik Sal. Dan ada ketikanya Cik Sal akan bercerita yang dia rasa menyesal sebab dia mengamalkan ilmu yang salah, dan dia juga menyesal sebab dia telah menyantau orang sampai orang tu meninggal. Siapakah lelaki tu? Tidak diceritakan oleh Cik Sal. Cuma Cik Sal cakap dia menyesal dengan apa yang dia buat. Jadi jelaslah Makcik Ju cakap dia tahu rupanya asal usul daripada Cik Sal. Mujur dia bekerja dekat situ tak begitu lama. Jadi tak banyak pengalaman-pengalaman pelik. Tapi cukuplah dengan pengalaman yang ada ni buatkan dia kecut perut. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita yang abang sampaikan dapatlah memberi pengajaran dan iktibar. Ya, sebelum abang lanjut kepada ucapan, abang ada satu pengumuman, iaitu perapan sate dan juga sambal lara abang telah letakkan dalam satu TikTok yang sama dan juga satu beg kuning Shopee yang sama. Jadi senang untuk pembelian. Perapan sate masih lagi abang buat promosi, daripada harganya RM30 abang kurangkan ke RM19.50. Tujuannya adalah untuk masuk stok baru. Jadi siapa-siapa yang belum dapatkan boleh dapatkan untuk perapan sate. Tapi untuk sambal lara harganya tetap sama. Nanti bulan Ramadan abang akan buat promosi. Kita dapat merasa sambal lara dan perapan yang abang jual. Coklat moist tunggu pula adik abang yang uruskan tu habis bersalin, habis berpantang, barulah kilang tu jalan balik, kilang kek tu jalan semula. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada satu ucapan nak abang sampaikan. Dan ucapan ini abang tujukan buat seluruh ahli keluarga abang sebenarnya. Pada baru-baru ni kalau perasan, pada hari Isnin yang lepas abang tak sempat nak upload video. Bukan tak sempat, tapi sebenarnya abang lambatkan sebab pada hari Isnin tu salah seorang daripada pakcik abang, iaitu Muhammad Isa bin Sagap, sudah pun dijemput ilahi. Jadi sebagai tanda kasih sayang abang kepada pakcik, abang tak sampai hati nak upload video pada hari tu. Jadi abang lambatkan sehari. Abang minta maaf sangat-sangat. Dan ini adalah rakaman yang abang buat untuk video hari esok, iaitu hari Khamis. Jadi salam takziah untuk diri sendiri juga, dan salam takziah untuk keluarga abang di atas kehilangan pakcik abang. Dan abang mohonlah doa daripada seluruh ahli keluarga JSPL, doakan semoga pakcik abang ditempatkan di kalangan yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang kali ini. Jadi untuk esoknya hari Jumaat abang akan sampaikan cerita yang lain. Waktu tu 2 cerita. Yang ni hanya 1 cerita. Jadi terima kasih saya lagi hadir. Dah berbelit dah pagi kan. Jadi terima kasih lagi hadir untuk dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.